Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita berada dalam halaqah tadabbur 2.0, dan dalam masa lebih kurang 20 ke 30 minit ni saya dipertemukan Allah dengan beberapa anak-anak muda yang berjiwa besar, ya. Alhamdulillah. Saudara Imran dan saudara Adam, dan kita ada Najah. Kita nak usrah ni, bukan berceramah ni. Jadi adik-adik saya ni Alhamdulillah kebetulan dapat bertemu ni. Mari kita berdiskusi, kita berbincang mengenai apa yang telah adik-adik dibentangkan tadi oleh saya mengenai perjalanan nasihat dan wasiat Luqman dalam surah Luqman. Jadi sangat suka untuk saya mendengar buah-buah pendapat ataupun tadabbur, buah-buah tadabbur yang telah diperolehi. Sebab ana bila baca, ana dapat benda yang mungkin tak sama dengan adik-adik. Jadi sebelum tuan-puan yang menonton live ini mendengar apakah pendapat saya, apa kata kita dengar terlebih dahulu pendapat daripada adik-adik saya ini. Dan kalau boleh, setiap pendapat itu dari perspektif yang berbeza-beza lah, ya. Wasiat Luqman dalam surah Luqman dari ayat 12 hingga ayat 19. Ambillah satu pengajaran daripada wasiat tersebut. Silakan saudara Imran, da'i kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya Imran, alumni Darul Quran. Alhamdulillah. Dan hari ini kita berbicara tentang indahnya surah Luqman, indahnya pesan Luqman. Jadi apa yang saya boleh kongsikan pada pandangan saya, dan juga selepas dua kali saya bersama ustaz dalam tadabbur, dalam kita elaborate tentang surah Luqman, yang saya rasa besar, yang saya rasa macam benda tu begitu besar bagi kesan kat diri saya pada hari ini, ialah tentang pesan Luqman dalam akidah. Iaitu Allah berfirman dalam surah Luqman, wa idh qala rabbuk wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, ya bunayya la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, syirik tu benda yang kezaliman yang besar. Tetapi persoalan dia, kenapa ayat Allah, Luqman mengatakan bahawa jangan syirik, kemudian selepas daripada jangan syirik ada ayat wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ayat tentang ibu, ayat tentang ibu. Jadi kita rasa apa yang kaitannya bila kita nak cerita pasal jangan syirik dengan ibu? Dan hari ni saya dipertemukan dengan satu pandangan yang baru, dan selama ni saya pernah terfikir, dan hari ni baru saya dapat jawapan tu, dapat buah tu. Sebelum ni saya tak terfikir, dan saya tak pernah dengar. Mungkin waktu tu tertidur ke. Okey. Jadi yang kita dapat belajar ialah, bila kita nak lihat kasih sayang Allah ni, kita boleh lihat pada kasih sayang ibu. Contohnya, ibu menjaga kita daripada dalam alam rahim 9 bulan. Kalau nak bagi kena dekat bucu mana-mana tu, memang dia jaga. Nak buat kerja berat pun dia jaga. Ada pengalaman? Tengok mak. Dia memang jaga. Kita tengok ayah kita, tengok ayah kita jaga mak kita, untuk pastikan anak dalam tu dalam keadaan baik pun sangat-sangat terbaik. Nak bagi tak efek perkara yang buruk dalam kandungan. Kemudian selepas lahir 9 bulan, disusukan 2 tahun, kemudian dijaga sampailah masuk asrama. Saya tak masuk asrama sampailah saya form 5.
So maknanya saya bersama ibu saya sampai umur 17 tahun. Baru berpisah. Sekejap je. 17 tahun. Jadi 17 tahun kita dijaga. Bayangkan selepas 17 tahun dibelai, kalau sakit Imran masak untuk mak ke mak masak untuk Imran? Mak masak untuk saya. Mak masak. Okay, jadi selepas kita merasai dibelai, kalau kita sakit, mak belai kita, mak masak untuk kita. Tapi kalau mak sakit, mak still masak untuk kita. Begitu berkorbannya mak sebab sayang dengan kita. Jadi bila kita umur 17 bagi contoh, selepas umur 17 kita balik, kita pergi asrama. Balik daripada asrama, mak panggil kita nak dengar. Mak cakap sikit kita melawan. Sampai kita kata macam jangan kacau hidup akulah. Cakap kat mak macam tu. Dia macam bila, apa perasaan mak waktu tu? Mak dah jaga kita sungguh-sungguh daripada kecil, daripada alam rahim sampai ke besar. Last kita buat macam tu. Bahkan ada yang tak mengaku dia sebagai mak, buang dia sebagai mak. Jadi dia akan rasa, sampai hati kau buat aku macam ni. Aku dah jaga kau betul-betul, sampai hati kau buat macam ni. Ini kezaliman yang besar kau buat kat mak. Begitulah kita dapat kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan syirik ni seperti Allah dah jaga kita daripada kecil, daripada lahir. Kalau kita baca surah Ad-Duha, Allah pujuk Nabi dengan tak ingat ke waktu kau tengah keadaan yang begitu miskin, aku bagikan kelapangan, tengah sempit aku bagi kelapangan. Jadi waktu kita kecil Allah jaga kita, waktu kita besar Allah jaga kita untuk pastikan kita hidup sampai sekarang, dapat makan, tak lapar. Kita tengah puasa macam ni, kejap lagi Allah bagi lagi makan walaupun kita buat dosa. Tetapi akhirnya kita syirik. Kita mengakui makhluk itu ada kualiti Khalik. Dan bila kita mengaku makhluk ada kualiti Khalik, itu dah cukup untuk buat kita syirik. Dan sampai hati kita buat macam tu. Allah dah jaga kita sungguh-sungguh, kita buat macam tu. Itu kezaliman yang besar yang kita telah lakukan. Jadi pesan Luqman yang saya lihat begitu besar bagi impak pada saya ialah, sampai hati kita buat macam tu kepada Allah, dan kita memang betul-betul zalim pada Allah kerana kita buat macam tu selepas Allah bagikan nikmat begitu banyak. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak pada Imran ya. Imran mudah-mudahan buka fikiran tuan-tuan tentang hubungan yang ada antara ayat la tusyrik billah dengan ayat selepasnya wa wassainal insan. Dalam ilmu tafsir, wa wassainal insan, ayat selepas pesan Luqman supaya jangan syirik itu, ia dilihat sebagai jumlah mu'taridah. Maksudnya satu ayat yang tiada kena mengena dengan ucapan sebelum, kerana itu adalah ucapan yang menggunakan perkataan wa wassaina, kami. So kami di sini tidak ada kaitan langsung dengan ayat sebelumnya Luqman, kerana ayat sebelumnya Luqman. Jadi ia disebut ayat mu'taridah kerana ia adalah ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh katakan ketika Luqman Allah rakamkan ucapannya, between statement itu Allah Ta'ala memasukkan komentarnya. Allah Ta'ala, kita boleh kata mencelah, tapi kita kalau mencelah, perkataan tu macam tak ada nilai. Tapi bagi Allah ia adalah kata-kata yang bernilai. Dan ini juga menunjukkan Luqman manusia dan makhluk, dalam ucapannya kepada anaknya mungkin ada kelemahan, tetapi Allah menyempurnakan ucapan Luqman. Maka jadilah ayat Allah dengan cara macam mana nak memahami zulmun azim itu, iaitulah diperumpamakan sebagai ibu yang mengandung. Kerana di hujung suratul Luqman ni pun ayatnya adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah lebih mengetahui apa berlaku di dalam rahim ni kan. Cuma untuk makluman adik-adik, ulama ada yang berkata setiap ayat yang muncul selepas, kadang tidak perlu dikaitkan dengan ayat sebelum. Jadi kita hormati pendapat ulama-ulama yang berkata tidak semua ayat ada munasabah, tidak semua ayat perlu dikaitkan. Kalau dah jelas-jelas itu kata-kata Allah, yang tu kata-kata Luqman, apa kaitannya kan? Dia mungkin membawa pesanan yang lain. Tetapi nak tutup dewan ke? Tetapi bukan sedikit juga ulama yang mendukung munasabah pada setiap ayat, kerana setiap ayat sudah pasti mempunyai ikatan dengan ayat sebelumnya untuk menyampaikan sesuatu mesej.
Jadi bila dikaitkan itulah para ulama perah kepala mencari, dipanggil wajhut tanasub. Para ulama perah kepala mencari dan menyiasat apa ya kaitan agaknya. Maka apa yang dibentangkan oleh Imran tadi hanyalah salah satu daripada hasil siasatan para ulama, iaitulah mereka meyakini Allah sedang menghuraikan ayat sebelumnya, iaitulah apa makna syirik itu zalim, yakni Allah yang maha pengasih, tiba-tiba kamu cari yang lain untuk diucapkan terima kasih dan bergantung kepadanya. Jadi terima kasih banyak Imran, dan saya tambah sedikitlah perkara-perkara dalam ulumul Quran ni untuk makluman tuan-tuan. Adik nama apa tadi? Adam, manusia pertama diciptakan. Mungkin ada perspektif tersendiri ya kepada kisah Luqman. Silakan Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ana Adam Rushdi bin Abdul Rahman. Adam Rushdi. Pada hari ini alhamdulillah diberi kesempatan sebentar tadi dapat mendengar ceramah daripada Al-Fadhil Ustaz. Tak dapat masuk, tak sempat masa yang lama, maksudnya sekejap je, tak dapat dengar full. Jadi apa yang ana boleh kongsikan tentang surah Luqman, sebahagian daripada surah Luqman ni, mana pesanan, macam-macam pesanan yang telah disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Dan saya waktu ceramah Ustaz tertarik bila mana Ustaz cakap tadi tentang tertarik tentang macam mana, macam seorang ibu bapa dia nak mendidik anak dia. Macam contoh dalam macam konteks kita sekarang, macam baru lepas PRU dan dapat kerajaan baru, dan daripada situ kita tengok macam mostly ramai orang bincang tentang politik dan sebagainya apa semua kan. Tapi mungkin ada sebahagian daripada kita, mungkin kita tak mampu nak libatkan diri kita dalam politik. Jadi sebagai contoh macam Ustaz beri tadi tentang ibu bapa. Ibu bapa ni dia tak perlu penting, macam orang kata apa tu, tak perlu ada masa perlu berpolitik, ada masa kita perlu fikirkan tentang anak-anak kita. Yang itu lebih penting kan. Sebab apa, anak-anak ni lah yang satu hari nanti akan mencorak negara di masa depan. Jadi itulah apa yang ana dapat daripada Ustaz tadi. Kalau macam yang sudah berumah tangga dan sudah ada anak, itu amat penting dititik beratkan untuk mendidik anak-anak tu, fokus kepada anak tu. Pastikan dia dapat didikan yang cukup, mendapat didikan dan kasih sayang yang cukup dan sebetulnya. Dan kalau kita lihat pada hari ini, kebanyakan anak-anak seolah-olah macam terabai kan. Kadang ibu bapa terutamanya kalau hidup, kalau tengok dalam konteks hidup dekat bandar, ibu bapa ni lebih sibuk untuk mencari, orang kata apa tu, mencari nafkah lah untuk nak bagi kat anak kan. Sampai kan anak-anak tu terabai, sampai kan anak-anak tak cukup kasih sayang. Kat situ mulalah munculnya, orang kata apa tu, anak-anak yang bermasalah. Kita tak boleh salahkan anak tu secara menyeluruh. Kita kata dia bersalah, dia tak hormat ibu bapa apa semua. Tapi kita lihat balik pada diri kita sebagai seorang orang kata apa tu, ibu bapa dan juga seorang pendidik, kena ada sifat untuk mendidik anak tu secara bersungguh-sungguh lah. Maksudnya kena didik betul-betul dengan didikan yang sempurna. Kalau nak lebih lanjut, kita tengok dalam surah Luqman ni banyak nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, kita boleh ambil contoh daripada situ. Jadi itu sekadar, wallahu alam. Terima kasih Adam atas perspektif yang dikongsikan oleh Adam tadi. Ada masa kita rakyat Malaysia ni pakai uniform pengundi, maka kita jalankan tanggungjawab 9 Mei dan mempengaruhi orang lain untuk mengundi parti apa, pemimpin mana. Tetapi 9 Mei sudah berlalu, ayuh kita pakai uniform kita sebagai seorang ayah ataupun ibu. Itu adalah pakaian yang sangat kerap kita kena pakai. Dan apa yang diulas oleh saudara Adam tadi menarik, kerana ia juga adalah apa yang disebut oleh Said Hawa, wajhut tanasub baina surah Ar-Rumi wa surah Luqman.
apakah signifikan penyusunan surah Luqman selepas surah Ar-Rum. Maka berkatalah penulis Al-Asas fi Tafsir ini, Romawi dan Parsi tidak beriman kepada akhirat, maka mereka menang kalah di dunia bukanlah isu penting bagi Allah Azza wa Jal. Tetapi tiba-tiba muncul surah selepas itu, seorang individu yang tidak dikenali oleh sesiapa sudah mendidik anaknya tentang hari akhirat, dan dia dirakamkan Allah namanya di Lauh Mahfuz sebagai surah Luqman, dan ceritanya diabadikan sampai hari kiamat. Jadi tiada makna menang kalah di dunia ni kalau tak percaya pada akhirat. Tetapi kalau seseorang tu percaya pada akhirat dan memindahkan kepercayaan itu kepada anak, itu jauh lebih bermakna di sisi Allah. Jadi itu salah satulah wajhut tanasub antara surah Luqman dengan surah Ar-Rum. Dan apa yang Adam sebut tadi menarik. Kadang-kadang dalam politik kita melihat perkara-perkara yang kurang menyenangkan, kan, maki hamun dalam kempen, kadang-kadang matlamat menghalalkan cara. So kadang-kadang bila kita pakai uniform pengundi, uniform orang yang mahu mengambil berat tentang siapa bakal memimpin Malaysia, kadang-kadang kita kecewa dengan bentuk-bentuk kempen seperti itu di Facebook, di IG, perli, maki, burukkan orang. Tetapi kita kena cepat-cepat pakai uniform sebagai ibu dan ayah bila berdepan dengan situasi macam tu, iaitulah kita terus ingatkan anak dalam percakapan jangan maki hamun orang, dalam percakapan jangan perli-perli orang. Sarkastik ni benda menyakitkan hati orang. Dalam apa juga komunikasi kita dengan orang, cakap tu biar menyenangkan hati orang, jangan banyak burukkan orang, sebab itu bukan cara berpolitik yang bagi saya matang. Jadi kita tunjukkan produk kita bagus, dan kalau nak burukkan produk orang lain pun jangan sebut nama lah, kan. Jangan sebut nama, kita sebut secara umum saja. Lebih banyakkan menerang daripada kita menyerang. Jadi kita didik anak kita, sebab itu yang Adam sebutkan tadi, masa depan negara di tangan anak-anak kita. Jadi Najah, boleh kongsikan pula buah tadabbur Najah? Silakan. InsyaAllah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Ustaz Syari. Sebentar tadi pada jam 10.30 hingga 12.30 kita ditemani oleh buah-buah daripada Ustaz Syari menerangkan tentang surah Luqman. Tadi saudari Imran menerangkan tentang syirik, bahawa makhluk yang mempunyai sifat khaliq, dan saudara Adam menerangkan tentang madrasah utama ibu bapa dan kaitannya dengan politik. Jadi insyaAllah saya pula tak ada nak terangkan apa-apa, tapi disebabkan hari ini Alhamdulillah kali kedua bersama Ustaz Syari mengenai surah Al-Insan. Yang pertama Surah Luqman yang pertama berkenaan dengan, sesungguhnya surah Luqman ini ada kaitannya, ada munasabahnya dengan surah Al-Fatihah. Sebab apa? Surah Al-Fatihah terdapat nilai-nilai ataupun perkara yang Allah tekankan berkenaan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga akhlak. Begitu juga analogi yang Allah gambarkan, kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatun asluha kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faru'aha fis sama. Akarnya adalah akidah, batangnya adalah ibadah, dan buahnya adalah akhlak. Jadi insyaAllah surah Luqman pada muka surat 412, satu muka surat tu menerangkan tentang ketiga-tiga tema ini, akidah, ibadah, akhlak. Yang tertariknya berkenaan dengan tauhid kita kepada Allah, tentang latifun khabir. Sangat-sangat menarik betapa hebatnya Allah ini nak mencabar ataupun Allah nak menunjukkan kehebatannya selaku Al-Khaliq. Allah kata apa? Pesanan Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard. Nak kata
seberat sebesar biji sawi pun, kalau kita pegang pun kita tak rasa biji tu kan, macam sebiji tu. Kemudian Allah masukkan, Allah sembunyikan, Allah muatkan dalam sakhrah, sebiji batu besar. Kemudian Allah letakkan, posisikan batu besar tu kat mana? Kat mana-mana sekitar langit di atas, dan kita pun tak tahu lingkaran mana-manalah kan. Langit pertama, lapisan langit kat mana pun kita tak tahu. Betapa hebatnya Allah. Allah boleh menunjukkan kekuasaan Allah. Yang pertama adalah Latif. Nak kata secara detailnya Allah tahu posisi tu kat mana, longitude, latitude. Dan yang keduanya, Allah bersifat khabir. Allah sangat mahir, Allah sangat pakar tentang pengetahuan Allah ni di segenap sudut. Masya Allah, subhanallah. Maksudnya kehadiran kita pada hari ini tak sia-sia. Hari ini Ramadan yang ketiga. Seterusnya, poin yang kedua adalah kita ni bila kita sebagai orang yang belajar tentang ilmu Allah, tentang yang bersifat keduniaan, bila kita balik kampung, janganlah kita bersifat riak. Kita ni tinggi diri, kita ni dah hebat, ada ilmu, kita ni jadi imam, kita ni mengajar kat mana-mana, kat rumah orang. Sorry, tak. Kemudian hendaklah kita santun orang-orang sekeliling. La tamshi fil ardi marha. Dan analogi ni Numan Ali Khan bawa tentang seekor lebah. Seekor lebah ni sangat menundukkan pandangan ni, sangat berhati mulia, merendah diri. Sejauh mana lebah lalu sampai beribu-ribu batu, sehingga itulah lebah mencari makanan, mencari bunga-bunga yang segar untuk dijadikan madu. Dan kita hendaklah menjadikan ilmu kita madu untuk orang lain, InsyaAllah, semanis madu. Itulah Ustaz. Terima kasih pada Najah atas perkongsian perspektif yang telah diberikan tadi. Terima kasih banyak-banyak yang sudi menonton live. Dan saya pula akan berkongsi tadabbur saya bersama dengan adik-adik tadi. Alhamdulillah, saya pula adalah, sebagaimana telah saya perkatakan tadi, Luqman menyentuh 3 perkara. Kalau berdasarkan ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, 3 kali ya bunayya. Yang pertama, menegaskan Allah tidak boleh diambil sekutu-sekutu selain daripada Allah. Maknanya ia soal tolong sembah Allah yang esa. Maka Luqman memperkenalkan Allah kepada anaknya. Ya bunayya yang kedua mengenai hari akhirat. Walau sebesar biji sawi pun, Allah tiada masalah langsung untuk mencari dan mengeluarkannya. Demikianlah amalan kita dalam bilik gelap macam mana sekalipun, kebal macam mana sekalipun, malam gelap macam mana sekalipun, ada tentera Allah yang mencatatnya. Apatah lagi Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Itu ya bunayya yang kedua. Ya bunayya yang ketiga adalah buktikan yang kamu percaya pada Allah dan hari akhirat. Buktikan kamu berterima kasih pada Allah atas segala nikmat, dan buktikan kamu risau dengan nasib kamu di hari akhirat dengan cara ya bunayya yang ketiga, aqimis salah. Aqimis salah. Jadi 3 perkara yang ada ya bunayya ini juga adalah 3 perkara teras dalam suratul Fatihah. Yang sebagaimana Najah sebutkan tadi, 3, sebab semua surah Quran ni dia punya conclusionnya suratul Fatihah. Kalau kita tak faham surah Luqman tak apa, tapi surah Fatihah kita kena faham. Surah Luqman, wasiat Luqman ini menghuraikan surah Fatihah. Pertama sekali Allah memperkenalkan siapa dia. Dia adalah Maha terpuji. Dia adalah Tuhan kepada seluruh manusia. Dia Maha pengasih, Maha penyayang. Itu adalah ya bunayya yang pertama. Siapakah Allah? Maka jangan syiriklah bila kamu dah kenal Allah itu Rabbul Alamin. Segala yang terpuji adalah milik dia.
Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa nak cari orang lain? Sebab itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu diterangkan sebagai alam rahim tadi kan. Wa ya'lamu ma fil arham, ayat terakhir surah Luqman. Ibu itu adalah gambaran paling mudah untuk kenal kasih sayang Allah, walaupun ibu bukan Allah. Makhluk takkan sama sekali lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah lebih-lebih lagi kasih sayangnya. Jadi ya bunaya yang ketiga adalah aqimis salah. Jadi aqimis salah ini menghuraikan iyyaka na'bud, hanya kepadamu Allah kami menghambakan diri. Okey, macam mana kami? Sebab kat situ kami kan ihdina. Jadi kita kena suruh orang lain, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi jangan sembahyang seorang-seorang. Jadi kita kena cuba sedaya upaya timbulkan minat orang untuk datang solat bersama dengan kita, supaya iyyaka na'bud, kami itu benar-benar bermakna. Ya, sebab kita sembahyang seorang pun iyyaka na'bud, mesti rasa bersalah sebab kita sembahyang seorang-seorang. Sebab ayat yang kita baca itu ada kami. Dan bila kita solat dengan khusyuk, ia sepatutnya ada kesan. Kesan kepada cara kita bercakap pada orang, cara kita berjalan. Sebab orang yang benar-benar jadi hamba Allah, dia takkan jadi hamba nafsu. Apa jadi pada orang yang hamba pengaruh, hamba nafsu, hamba kepada populariti, hamba kepada title, hamba kepada gelaran? Dia akan berjalan dengan penuh sombong, dan dia akan bercakap dengan melihat terlebih dahulu siapa yang dia nak bercakap. Orang kaya dia mengadap, kalau orang miskin dia sa'ir kan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jadi pesan Luqman ni adalah pesan yang mesti menjadi peraturan kita dalam mendidik anak-anak. Perkara pertama, mulakan dengan memperkenalkan Allah. Dalam hidup ni ada tujuan kita hidup, siapa yang ciptakan kita. Yang kedua, kita ni nak tuju ke mana? Ada negara yang kita kena tuju, Maliki Yaumiddin, kita kena bersedia ke sana. Ya bunaya yang kedua kan. Yang ketiga, kita kena beritahu anak-anak ada kefarduan kita kena buat. Jangan hanya kerana kita dah kenal Allah, kita tak buktikan dalam bentuk ketaatan. Dan ketaatan saja tak cukup kalau tidak menghasilkan kedamaian jiwa, tidak menghasilkan akhlak yang baik. Jadi sangat luar biasa wasiat Luqman ini. Dan saya rasa kita kalau nak bincang lagi sampai buka puasa pun kita tak habis lagi bincang. Jadi itulah Al-Quran semua tuan-tuan dan puan sekalian ya. Terima kasih pada adik saya yang saya sayangi, Da'i Imran dan Nabi Adam dan Ustaz Naja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.